Berpandukan pengalaman sejarah, pelbagai usaha telah dijalankan melalui jalinan etnik untuk mencapai keamanan. Perlembagaan Malaysia terhasil daripada perjuangan nasionalisme Melayu serta penglibatan etnik-etnik lain yang berunding sesama mereka, Sultan negeri-negeri dan pihak British. Perlembagaan Persekutuan merupakan satu dokumen bertulis mengandungi segala peraturan dan prinsip sebagai panduan kerajaan pentadbir negara yang telah dibentuk berdasarkan kepada dua dokumen perlembagaan terdahulu, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 serta dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957. Fungsi utama perlembagaan adalah mewujudkan satu bentuk pemerintahan yang adil, mengelakkan penyalahgunaan kuasa, mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat, alat untuk menyelesaikan masalah serta mengekalkan keamanan negara. Terdapat 4 tiang seri yang membentuk Perlembagaan Persekutuan, iaitu agama Islam sebagai agama persekutuan, hak dan kedudukan istimewa orang Melayu, kedaulatan Raja-Raja Melayu serta bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. 4 perkara tersebut telah dirakumkan dalam sebuah perjanjian lisan yang dikenali sebagai kontrak sosial yang merupakan permuafakatan antara kaum yang dicapai sebelum merdeka melalui satu persetujuan dalam kalangan rakyat dan pemimpin terdiri daripada Melayu, Cina dan India. Secara mudahnya, kontrak sosial adalah satu istilah yang mewakili kesediaan orang Melayu memberi kewarganegaraan kepada bukan warga negara dengan syarat mematuhi keempat-empat tiang seri Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan ini yang juga merupakan undang-undang tertinggi sesebuah negara bukanlah satu perkara baru, bahkan telah wujud semenjak pemerintahan Kesultanan Melaka lagi. Ia diwujudkan apabila berlakunya penentangan orang-orang Melayu terhadap Malayan Union. Semenjak Malayan Union ditubuhkan, kuasa Raja-Raja Melayu dilenyapkan, hak kerakyatan diberikan berdasarkan prinsip jus soli serta hak sama rata kepada semua penduduk peribumi dari segi ekonomi, politik dan sosial dengan kalangan penduduk asing. We are taking away the ruler's sovereignty. That will not be easy. We need to centralize the powers of all the state governments. You must make him sign. It will be plain sailing once Johor signs the treaty. Tell them what happened in Indonesia. India, where the royal families were slaughtered. What if they refuse? Then it's about time to tell them that whoever was a collaborator to the Japanese will be indicted. Their thrones are not safe. And don't let the councils near them. You are taking away the ruler's Sovereignty. Beta perlukan majlis penasihat. Tak bermasa. Tuanku mesti tanda tangan sebab Baginda King mahu semua raja-raja yang ada pada masa Jepun didakwa. Kita tak ada Cok Moho. Menteri besar tak ada. Tuanku, keadaan negeri ini sedang cemas. Askar 3 bintang masih mengganas. Kalau lambat, kita tak tahu apa jadi pada ekonomi dan kekayaan negara. Beta tidak bersetuju dengan rancangan ini. Dan beta akan antar nota bantahan ke London.
Ekoran daripada desakan orang-orang Melayu pada tahun 1948, Persekutuan Tanah Melayu mula diperkenalkan yang diketuai oleh sebuah kerajaan pusat yang berkuasa dalam semua perkara penting secara menyeluruh, tetapi pada masa yang sama mengekalkan autonomi negeri-negeri serta menghormati kedaulatan dan bidang kuasa raja-raja dalam hal ehwal Islam dan adat istiadat Melayu. Kemudian pada tahun 1949, sebuah jawatan kuasa hubungan antara kaum CLC yang terdiri daripada pelbagai kaum berusaha menyelesaikan sesetengah masalah perlembagaan politik dan ekonomi. Jawatan kuasa ini ditubuhkan bagi membincangkan pelbagai isu seperti kewarganegaraan dan kedudukan istimewa orang Melayu serta dasar-dasar pendidikan. Kerjasama antara kaum amatlah menyelah melalui jawatan kuasa tersebut sehingga pada tahun 1955 sebuah pilihan raya persekutuan diadakan bagi mendapat tempat dalam Majlis Undangan Persekutuan. Setelah meraih kemenangan besar di dalam pilihan raya tersebut, maka sebuah suruhanjaya ditubuhkan pada tahun 1956 di mana ia bertujuan untuk menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Ini menjelaskan perlembagaan merupakan kontrak sosial dan perjanjian perdamaian yang amat diperlukan. Bagi mengkaji cadangan Suruhanjaya RIT, satu jawatan kuasa telah ditubuhkan yang terdiri daripada Parti Perikatan Raja-Raja Melayu dan Kolonial British. Draft Perlembagaan Persekutuan tersebut diterima dan diisytiharkan sebagai Perlembagaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Perlembagaan Persekutuan sekali lagi diperbaharui apabila Singapura, Sabah dan Sarawak bergabung dengan Tanah Melayu lalu membentuk Malaysia pada 16 September 1963. Kita perlu mengambil iktibar dari pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh generasi terdahulu dalam menghayati erti sedia berkorban, toleransi dan rela berkongsi kuasa. Permuafakatan sosial atau social contract ini perlu diterima oleh semua rakyat Malaysia tanpa perlu mempersoalkannya lagi. Melalui pembudayaan sikap ini, secara langsung ia dapat menghindarkan negara Malaysia daripada berada dalam keadaan tidak stabil yang boleh merosakkan perpaduan yang sudah sedia terjalin. Etos nasional iaitu nilai-nilai khas sesuatu bangsa menjadi asas utama dalam masyarakat yang bersifat pelbagai etnik, multibudaya dan multi-agama. Fungsi etos nasional dalam Perlembagaan Persekutuan adalah menyatukan semua negeri-negeri di Tanah Melayu serta kerjasama antara etnik melalui penubuhan jawatan kuasa antara kaum yang terdiri dari pelbagai etnik 1949.